Fokus utama berita tengah hari ini. Kerajaan Sarawak tangani jurang pembelajaran di kawasan luar bandar. Premier Sarawak serikan majlis berbuka puasa bersama pemimpin dan masyarakat. Seberkas wadah corak pemimpin baharu. 104 individu terima sumbangan duit raya di Sarike. Penganjuran Pesta Kaul Muka 2024 ditunda pada Julai. Pengamal media diraih di Majlis Berbuka Puasa Anjuran Hotel Sheraton Kuching. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama dengan saya Mara Suji. Kerajaan Sarawak menggunakan pendekatan pembelajaran digital inovatif bagi menangani jurang pembelajaran di kawasan luar bandar. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahwiin memberitahu teknologi mempunyai kuasa untuk merapatkan jurang kehilangan pembelajaran serta memupuk budaya inovasi dan inkuari yang menyediakan pelajar untuk menghadapi cabaran abad ke-21 ini. Jelasnya, teknologi saja bukan penawar bagi ketidaksamaan pendidikan, sebaliknya dedikasi dan komitmen guru dan pemimpin sekolah juga menentukan kejayaan inisiatif ini. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis pelancaran program Bridging Learning Loss for Rural Primary School Student in Sarawak di Sekolah Kebangsaan SK Ulu Segan Bintulu pada Isnin. Menurutnya, program tersebut menyasarkan seramai 900 pelajar, 80 guru, 40 sekolah dan sebanyak 6 pejabat pendidikan daerah di Sarawak. Ia merupakan kolaborasi antara MEITD bersama Cumbaka dan disokong oleh Yayasan Hasanah Kementerian Kewangan dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS bertujuan melengkapkan dan menyokong guru kelas pemulihan dan guru bahasa Inggeris dengan alatan dan sumber digital yang diperlukan. Datuk Seri Roland Sagah menambah dengan menangani isu kehilangan pembelajaran yang lazim terutamanya dalam bahasa Inggeris dan matematik akan memperkasakan pendidik dan pelajar bagi memastikan mereka mencapai potensi penuh. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg menyerikan majlis berbuka puasa bersama pemimpin dan masyarakat di Kompleks Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Selasa. Ketibaan beliau pada jam 6.30 petang disambut oleh div-div kehormat lain disusuli berbuka puasa sebelum menunaikan solat maghrib di surau. Premier Sarawak kemudiannya menunaikan solat isyak disusuli solat tarawih secara berjemaah bersama hadirin lain. Hadir sama Timbalan-Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas dan Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagahwiin, Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi, Speaker Dun Sarawak Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar, barisan timbalan-timbalan menteri, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, pemimpin-pemimpin dan masyarakat setempat. Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak seberkas amat penting dalam mencorak pemimpin-pemimpin baharu dalam kalangan belia. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karir Rahman Hamzah berkata, sebekas banyak melahirkan pelapis pemimpin negeri Sarawak yang mempunyai jati diri kuat serta berjiwa rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Ujarnya, sebekas merupakan satu wadah penyatuan belia-belia untuk mencorak generasi pelapis pemimpin baru di Sarawak. Tambahnya, pertubuhan belia terbesar di Sarawak itu akan menjadi pertumbuhan yang dapat membantu untuk menarik belia-belia dengan pelbagai program yang membentuk akhlak dan sahsiah peribadi berguna kepada negeri Sarawak. Beliau yang juga Presiden Seberkas berkata demikian ketika berucap merasmikan pelancaran Jerayawara Bubur Lambuk Seberkas 2024 bertempat di Masjid Bandar Seri Aman pada Selasa.
Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim turut memaklumkan bahawa Seri Aman akan menjadi tuan rumah untuk acara tinju sempena Sukma Sarawak pada Ogos nanti. Justru beliau berharap masyarakat di Seri Aman memberikan sokongan semasa ia berlangsung kelak. Jeraya Waras sebekas memasuki edisi ke-20 itu menyaksikan kira-kira 1,000 paket bubur lambuk diagihkan kepada orang ramai dan jemaah masjid. Selain itu, Datuk Seri Abdul Karim turut menyampaikan sumbangan bakul makanan kepada 60 asnaf dan saudara baru daripada 3 kawasan cawangan sebekas di Seri Aman. Seramai 104 individu telah menerima sumbangan duit raya dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM5,200 dalam program Jelajah Ramadan Adun Kuala Rajang. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lim Talib Saleh dalam siri program Jelajah Ramadan selama seminggu di beberapa kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Rajang. Terdahulu, Datuk Len berpeluang berbuka puasa di Surau Darul Huda Sarike bagi menyantuni komuniti kampung dan golongan memerlukan disusuli menunaikan solat tarawih di Masjid Ar-Rahmah Sarike pada Isnin. Dalam majlis itu, Datuk Len menyampaikan sumbangan dari Pusat Khidmat Kuala Rajang kepada 472 orang asnaf, warga emas, OKU dan ibu tunggal dengan keseluruhan sumbangan berjumlah RM23,600 membabitkan 9 kawasan di daerah Sarike. Selain itu, sumbangan wang tunai juga turut diberikan kepada jawatan kuasa pengurusan Surau Darul Huda sebanyak RM1,000. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang berharap sumbangan yang dihulurkan itu dapat memberi manfaat kepada penerima sekaligus membantu mereka yang memerlukan. Penganjuran Pesta Kaul Mukah 2024 ditunda ke tarikh baru pada 15 hingga 21 Julai tahun ini. Penangguhan tarikh tersebut telah dimaklumkan Adun Balinggian Abdul Yaakob Arbi selepas mesyuarat Jawatankuasa Persekutuan Persatuan Melanau Sarawak pada Isnin. Dan mesyuarat Jawatankuasa Induk Kaul Mukah bilangan 2 2024 telah mengambil keputusan sebulat suara untuk mengadakan Kaul Mukah 2024 pada tarikh 15 hingga 21 Julai 2024. Walau bagaimanapun, bagi menghormati adat dan tradisi kaum Melanau, Kaul Serahang Kakan tetap dilaksanakan secara bersederhana pada tarikh 20 hari bulan April 2024. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat berkenaan di bangunan pentadbiran baru Mukah yang turut dihadiri Adun Telian Royston Valentine dan ahli jawatan kuasa Persekutuan Persatuan Melanau Sarawak. Kira-kira 30 pengamal media tempatan telah menghadiri majlis berbuka puasa Sungkeh Sitokja yang dianjurkan oleh Hotel Sheraton di Kuching pada Selasa. Majlis tersebut merupakan satu inisiatif untuk mengeratkan hubungan antara pihak hotel dan para media di samping memperkenalkan pelbagai juadah lazat yang disediakan sempena bulan Ramadan. Chef Eksekutif Hotel Sheraton Yap Kin Hon semasa ditemui berkata, sentuhan cita rasa berasaskan gabungan pelbagai budaya dalam setiap hidangan antara tarikan utama bufet Ramadan tersebut dalam usaha memberikan pengalaman menjamu selera yang luar biasa dan menyenangkan kepada semua tetamu. The 3 menu rotation, and every menu there's around like 90 to almost 100 of the dishes. Okay, we have a lot of the signature dishes. Like one of the signature dishes, like the misapi. Okay, actually we're using a wagyu beef, which is a very interesting ingredient, and with the local mixture of the cooking method, with some herbs and spice. Right, then you can see the whole lamb. Okay, and some of the people was serving the durian. Yes, we do have durian in our hotel, but we do offer you the mango. Okay, so basically mango is a freshly cut. When you are here, then we cut for you so you can enjoy it. At the same time, we have a lot of the kuma. So actually, we source a lot of kuma in our buffet with at least minimum of 6 types. We try to get 8 types every day. But sometimes because some of the kuma is not available in the market,
We only will serve you the best one. So that's why sometimes it's a 6 type to 8 type. Yeah, then you can see a lot of the variety. One more thing is about the samba. So in our team, we do have some of the team members coming from Sabah, also from the Semenanjung. So that's why we try to put all the idea together and serve to everyone. Sementara itu, pengarah jualan Hotel Sheraton, Alex Koh memberitahu pihaknya memilih tradisional Melayu klasik sebagai konsep utama majlis tersebut dengan dekorasi pondok ala kampung disediakan sebagai ruang bergambar untuk tetamu merakamkan kenangan. This kind of environment, which is what we want to do, is like the Satu Malaysia, that we want to bring the ambience that to feel the ambience of the Raya in the village. I think most of the time that we have forgotten how we want to spend time, how we want to appreciate the time that we have in the villages. So now we try to do them as much as nearer to the decoration to the villages. We try to put it at our function room here, at the ballroom here, to bring this kind of atmosphere, to bring this kind of environment to make everybody enjoy their Ramadan period while welcoming of course the Raya Aidilfitri, which is coming very soon. Kehadiran pengamal media di majlis itu secara tidak langsung memberi peluang kepada pihak hotel mempromosi dan memperluaskan rangkaian pengaruhnya. Sekian edisi Tengah Hari bersama dengan saya, Maria Suji. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri buletin UKAS dengan sorotan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menyerikan majlis berbuka puasa bersama pemimpin dan masyarakat di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.